Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Sabiha binti Wan Nur Asman. Nombor ID saya PTM 1907077877. Saya daripada Seksyen 2 Semester 6. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazwani binti Abdul Rashid. Nombor ID saya PTM 1907077939. Saya daripada Seksyen 2 Semester 6. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati binti Jasmizan, PTM 1907083303. Saya daripada Seksyen 2 Semester 6. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Husna binti Muhammad Khairi. ID number PTM 19070834. Saya daripada Seksyen 2 Semester 6. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Maisarah binti Muhammad Yuti. Nombor ID PTM 1907808042 daripada Seksyen 2 Semester 6. Kumpulan kami akan membentangkan jenis penilaian yang digunakan oleh Taska, iaitu Taska Cahaya Syuhada. Latar belakang Taska. Taska ini telah didaftarkan di atas nama Taska Cahaya Syuhada yang telah ditubuhkan di Taman Melur, Serdang, Kedah pada 26 Februari 2009. Taska ini didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Syarikat Suruhanjaya Malaysia SSM serta berkelulusan dari pihak PBT. Taska ini telah melalui pelbagai halangan sebelum mendapatkan sijil pengakuan dan pendaftaran dari Jabatan Kebajikan Masyarakat demi menjadikan Taska Cahaya Syuhada sebuah taska yang selamat dan memenuhi piawai yang telah ditetapkan. Tujuan taska ini dibina adalah untuk mendidik kanak-kanak agar mereka mampu bersosial dan berinteraksi di antara satu sama lain dengan kawan-kawannya atau dengan orang dewasa di sekelilingnya di awal usia mereka. Taska ini juga menyediakan suasana pengajaran yang berorientasikan belajar melalui bermain bagi merangsang perkembangan personaliti dan minda kanak-kanak. Taska ini juga ingin melahirkan kanak-kanak yang mempunyai asas yang mulia ke arah membina generasi cemerlang di masa hadapan selaras dengan pembentukan modal insan yang berkualiti. Taska ini telah diusahakan oleh Puan Nur Hidayah di atas sebab minat beliau terhadap kanak-kanak. Beliau juga sudah lama berkecimpung di dalam bidang tersebut. Malahan, beliau juga telah berkhidmat sebagai guru taska di tempat lain di sekitar Kedah. Setelah berkhidmat beberapa tahun di sebuah taska, beliau akhirnya menubuhkan sebuah taska sendiri dengan dibantu oleh suaminya dan menamakan taskanya iaitu Taska Cahaya Syuhada. Taska ini mempunyai dua orang pengasuh iaitu Puan Farah Umina dan Puan Nur Amira. Kelayakan pengasuh di Taska Cahaya Syuhada ini mestilah mempunyai sekurang-kurangnya sijil diploma daripada institusi awam atau swasta yang telah diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Keutamaan juga diberikan kepada mereka yang mempunyai sijil diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak. Saya akan menerangkan mengenai jenis penilaian yang digunakan oleh Taska Cahaya Syuhada. Setiap taska semestinya menggunakan jenis-jenis penilaian yang bersesuaian. Penilaian ialah satu proses sistematik yang digunakan untuk mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi maklumat bagi menentukan setakat mana murid mencapai objektif pembelajaran. Guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Taska Cahaya Syuhada menggunakan dua jenis penilaian iaitu senarai semak dan portfolio. Senarai semak ialah senarai perkara yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan kanak-kanak. Senarai semak digunakan untuk menentukan sama ada kanak-kanak telah mencapai perkembangan dan kemahiran tertentu. Semasa dalam proses pembinaan senarai semak, guru perlu mengenal pasti bidang atau kemahiran yang ingin dilihat terhadap kanak-kanak dan menyediakannya lebih awal sebelum pemerhatian dilakukan. Selain itu, senarai semak juga membantu guru memberikan gambaran yang lebih tepat berkaitan dengan pencapaian individu kanak-kanak. Senarai semak juga dapat menyatakan sama ada murid itu boleh atau tidak boleh mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Kelebihan senarai semak adalah guru dapat memberikan perhatian kepada beberapa tingkah laku kanak-kanak dalam satu masa. Proses ini dapat dijalankan di hadapan kanak-kanak atau semasa ketiadaannya dengan hanya mengingati tingkah laku yang diperhatikan.
Walaupun begitu, kemungkinan akan berlaku kekurangan informasi dan deskripsi berkaitan dengan kualiti dan masa ke semasa memerhati tingkah laku atau kemahiran yang dipamerkan. Seterusnya, Taska Cahaya Syuhada juga menggunakan penilaian berbentuk portfolio. Portfolio merupakan kaedah penilaian yang autentik kerana ia adalah bentuk pencapaian sebenar kanak-kanak. Arthur dan Spandel pada tahun 1991 mendefinisikan portfolio sebagai satu koleksi hasil kerja kanak-kanak yang bermatlamat yang menunjukkan usaha, kemajuan dan pencapaian kanak-kanak dalam satu atau lebih bidang pembelajaran. Portfolio merupakan satu rekod penyimpanan maklumat dalam bentuk fail atau sebagainya yang mengandungi bahan-bahan kutipan yang dikumpulkan untuk sesuatu tempoh bagi menggambarkan dan menjelaskan atau menerangkan perkembangan kanak-kanak dalam menyiapkan tugasan yang diberi. Antara contoh kandungan portfolio adalah rekod peribadi, rekod perkembangan, hasil kraf, lukisan, binaan, tulisan, kolaj, gambar dan audio atau video. Tujuannya adalah untuk menunjukkan proses pengajaran dan aplikasi pemahaman dan mampu mendokumentasikan kekuatan dan kelemahan kanak-kanak. Portfolio bukan sahaja berfungsi sebagai rekod kemajuan kanak-kanak, malah ia juga mewakili usaha dan perkembangan kanak-kanak dalam keseluruhan program prasekolah. Terdapat 4 jenis portfolio iaitu portfolio kerja, portfolio evaluatif, portfolio showcase dan portfolio arcade. Kelebihan kanak-kanak dapat dikenal pasti dalam pelbagai bidang dengan adanya portfolio. Selain itu, pelaporan kepada ibu bapa dapat ditingkatkan dengan bukti-bukti kukuh yang terdapat dalam portfolio anak mereka. Oleh itu, melalui penilaian yang digunakan di taska tersebut, guru dapat mengumpul maklumat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran serta mengetahui kemajuan kanak-kanak dalam pelbagai aktiviti dan perkembangan sikap mereka. Selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya di dalam program prasekolah kerana pembelajaran di prasekolah bakal mencorakkan perkembangan kanak-kanak dan seterusnya. Cadangan dan penambahbaikan. Guru di Taska Cahaya Syuhada perlulah mengasingkan setiap jenis aktiviti perkembangan mengikut tahap perkembangan kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana guru di Taska Cahaya Syuhada tidak menyimpan senarai semak mengikut jenis aktiviti perkembangan kanak-kanak yang menyebabkan guru di Taska Cahaya Syuhada tidak dapat melihat secara menyeluruh tentang perkembangan kanak-kanak. Dengan mengasingkan jenis aktiviti mengikut tahap perkembangan kanak-kanak, ianya membolehkan guru untuk mengetahui perkembangan tingkah laku kanak-kanak serta dapat memudahkan memperhatikan tingkah laku kanak-kanak mengikut jenis perkembangan mereka. Dan sekaligus ianya akan dapat menjimatkan waktu guru semasa guru menyemak semulai senarai semak tersebut. Seterusnya ialah guru di Taska Cahaya Syuhada perlulah menunjukkan hasil senarai semak kepada ibu bapa sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Ini kerana di taska tersebut tidak mengadakan aktiviti seperti menunjukkan hasil senarai semak kepada ibu bapa. Dengan menunjukkan hasil senarai semak kepada ibu bapa, percayalah bahawa ibu bapa akan dapat mengetahui perkembangan kanak-kanak semasa di taska. Serta dengan menunjukkan hasil senarai semak kepada ibu bapa, ianya akan dapat membantu guru mencari idea untuk melakukan aktiviti yang berkaitan perkembangan kanak-kanak dan ibu bapa juga dapat mengetahui tentang perkembangan anak-anak mereka semasa berada di Taska Cahaya Syuhada. Selain itu, cadangan penambahbaikan untuk senarai semak. Pada pendapat saya, Taska Cahaya Syuhada harus memperbanyakkan lagi penilaian senarai semak ke atas murid sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali setahun
bagi memudahkan ibu bapa untuk melihat perkembangan anak-anak mereka sama ada membaik ataupun memburuk, serta untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan relevan. Selain itu, Tazkar Cahaya Syuhada juga harus menyusun kemahiran mengikut peningkatan perkembangan kanak-kanak untuk memudahkan lagi guru menjelaskan peningkatan tingkah laku kanak-kanak kepada ibu bapa masing-masing. Di samping itu, terdapat beberapa kesan baik daripada kaedah penilaian senarai semak, iaitu penggunaannya sangat-sangat mudah bagi guru memberikan fokus terhadap perkembangan kanak-kanak dari masa ke semasa. Contohnya, sekiranya kanak-kanak tersebut mempunyai masalah dalam membaca, guru tersebut dapat memberikan pendekatan penekanan serta melakukan aktiviti membaca dengan lebih banyak lagi. Okey, sekarang saya akan memberitahu mengenai cadangan penambahbaikan portfolio. Pada pendapat kami, Tazkar yang bernama Cahaya Syuhada ini perlu membaiki lagi penilaian di Tazkar mereka ini. Pelbagai cara yang boleh dilakukan bagi mencapai pencapaian yang cemerlang. Namun begitu, Tazkar Cahaya Syuhada ini perlu kami utarakan cadangan penambahbaikan kami untuk mereka gunakan kaedah penilaian portfolio. Ini oleh kerana dengan adanya portfolio ini, guru di Tazkar itu dapat menyimpan maklumat kanak-kanak itu dengan rapi dan dapat mencarinya dengan mudah apabila memerlukannya. Selain itu, portfolio terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah portfolio perkembangan dan yang kedua ialah portfolio pameran, iaitu showcase. Guru boleh memilih mana-mana portfolio yang bersesuaian dengan Tazkar mereka untuk menjamin perkembangan kanak-kanak di Tazkar itu. Seterusnya, dengan adanya portfolio, ia juga memerlukan kandungan yang betul di dalam portfolio tersebut. Dengan adanya kandungan yang betul, ia juga akan memudahkan lagi kerja guru-guru di Tazkar tersebut. Contohnya, beberapa kandungan portfolio yang guru di Tazkar itu dapat memasukkan seperti maklumat murid, standard prestasi, evidence yang menunjukkan pencapaian atau penguasaan terbaik pada suatu aras, dan penglibatan daripada sekolah dan pihak luar atau sebagainya. Apabila guru di Tazkar itu memasukkan kandungan portfolio di dalam portfolio, barulah Tazkar Cahaya Syuhada itu akan lebih berkembang dari segi menjamin perkembangan kanak-kanak pada masa akan datang. Selain itu, Tazkar Cahaya Syuhada juga tidak menyimpan portfolio kanak-kanak yang terdahulu, jadi susah untuk kita bandingkan hasil kerja mereka dengan yang terbaru. Oleh itu, ibu bapa juga tidak dapat melihat perkembangan atau pencapaian anak-anak mereka. Portfolio juga tempat mereka menyimpan hasil kerja dan aktiviti yang telah dilakukan. Dan dari situ kita dapat melihat mereka meluahkan perasaan marah, sedih, stres ataupun bimbang melalui lukisan atau hasil kerja yang lain. Kesan penggunaan portfolio pula adalah membolehkan pelajar menilai cara pembelajaran mereka berdasarkan tugasan yang dihasilkan. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi antara ibu bapa tentang peningkatan serta perkembangan kanak-kanak. Ibu bapa juga dapat melihat anak-anak mereka lebih cenderung ke arah pembelajaran atau bidang yang mereka minati. Tetapi sekiranya terdapat ibu bapa yang lebih mementingkan ujian untuk melihat perkembangan dan peningkatan anak mereka, maka portfolio tidaklah memberi kesan kepada ibu bapa tersebut. Akhir sekali, kami mendapati bahawa guru di Tazkar Cahaya Syuhada itu tidak memasukkan video atau audio sebagai bahan bukti untuk pencapaian kanak-kanak di Tazkar itu. Oleh itu, guru di Tazkar Cahaya Syuhada perlulah bijak untuk memasukkan audio atau video dengan menggunakan cakera padat atau perakam video atau perakam suara. Dengan adanya cakera padat, perakam video dan juga perakam suara, ia akan memudahkan guru di Tazkar itu untuk melihat atau mendengar apa-apa sahaja berkaitan dengan pencapaian kanak-kanak pada masa akan datang dengan lebih mudah. Hal ini juga akan menyebabkan proses di Tazkar itu dapat berjalan dengan lancar pada bila-bila masa sahaja. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.
Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.